القول رب يسر ولا تعسر فإن تيسير عليك يسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan saudara pemirsa majlis, usaha kita selaku penjelas paksi berilmu tuan guru, saudara-saudara yang dan ibu-ibu dan bapa-bapa dan adik-adik yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir di kelas paksi yang dalam macam mana Ustaz Zaki beritahu kita dah. Saya pun tak kisah sangat minggu ke berapa pun kalau saya lapang saya main insya-Allah. Jadi bila saya suruh telefon boleh kan? Dia dah tak apa lah, boleh lah. Yang jadual sebenar saya tak tahu lah minggu 5 siapa dah. Kan? Tak ada masalah kot dong. Bawa kitab belakang kot. Bawa tak apa. Saya dalam kata pemikiran saya tengah duk fikir aku nak cerita apa ni kalau minggu ni, minggu 5, minggu depan nak cerita lagi. Ada fikir tu. Cumanya saya berminat melihat kepada satu suasana yang ada bila kita baca kitab yang hadis 40 ni. Ya, sebelum datangnya puasa Ramadan demi zakat. Kalau ikutnya puasa dulu baru ada zakat. Itu susunan hak kita amal. Tetapi susunan yang ada sebenarnya adalah zakat dulu baru puasa. Walau macam mana pun tak kira dulu pun kemudian ada orang yang berpuasa tak banyak zakat. Ada puasanya zakat fitrah kan. Maksud saya hanya kalaulah kata dia mati sebelum tiba Ramadan maka tidak wajib bagi dia untuk bayar zakat. Itu sebenarnya orang tak bayar ni, dia nak bayar apa dia pun kena buku lah. Kan? Dah mati kan. Jadi itu di antara yang kita boleh ambil sekali ikut dalam Ramadan ni. Ulama karang kitab namanya Siyamus Salihin, teramat banyak perkara-perkara yang boleh dibincangkan dalam Ramadan. Jika disusun tajuk tazkirah Ramadan, kuliah Ramadan ni, dia menjadi surau, dia kuliah macam ni, memang sebulan semua tajuk boleh masuk. Boleh masuk. Kalau tajuk puasa pun dah berlambak dah. Tajuk apa lagi? Tajuk qiyamul lail lagi. Tajuk kaji Quran lagi. Tajuk apa lagi? Tajuk sedekah jariah lagi. Banyak. Tajuk i'tikaf lagi. Dia punya orang kata menu dia banyak. Bila menu banyak, maka atas kita lah nak memilih. Rasa macam duduk dalam puasa ke? Lepas. Okey. Ya, sebelum saya terdepan nak ucap tahniah mereka yang telah selamat 6 hari dalam bulan Syawal. Nak ucap tahniah. Saya tak mau tanya raya ke tak ni? Kita raya dari Islam setahun 2 kali kan? Dia tidak ada 3 kali. Pada faham agak tu. Jadi berdasarkan kepada perbincangan kita yang lepas, berhubung dengan soalan daripada pendengar kita tentang agihan zakat, khususnya zakat fitrah. Ya, bila soalan itu diajukan pada saya cuba menjawab dengan 2 pandangan. Yang katanya, yang saya cerita dulu, satu pandangan daripada Allah Rahmatullah bin Aziz cerita tentang bagilah banyak kepada orang yang kita nak bagi zakat tu. Dan yang keduanya kita bagi ikut pecahan asnaf, kan? Walau macam mana pun hari ini saya nak ambil tajuk tu sebelum saya masuk puasa Ramadan. Bagaimana tajuk tu adalah satu benda yang boleh kita pegang bersama dan kita ada dalil daripada kitab yang kita belajar. Okey, baik.
sekarang ni di antara tajuk yang dibincangkan di sini, ya, berapa kadar yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Kadarnya di sini ada pandangan daripada mazhab yang 4 untuk kita adilkan zakat kepada mereka yang berhak menunaikan zakat. Baik, berdasarkan kitab Islami Dr. Muhammad Zuhaili ini, dia sebut ikhtalafal fuqaha fi miqdari ma yu'ta lil fuqara wal miskin. Dia kata berlaku perselisihan pandangan di kalangan fuqaha, ulama fiqh, pada kadar yang nak diberikan kepada orang miskin. Okey. Baik, wa qala Syafi'iyah, maknanya ini pandangan dalam mazhab Syafi'i, wal Hanabilah, dan juga mazhab Hambali. Ya. Jangan tulis lagi isi dia. Lepas ni saya cerita habis semua baru saya bagi masa tulis. Pasal kalau kita bagi masa bincang fikir lagi baru kita faham, baru kita tulis. Saya faham kok kita punya pendengar kelas pasti kita ada ngaji ni cekap mengambil nota, kan? Tetapi orang kata kita buat kesimpulan, nak kita cerita panjang-panjang kita buat kesimpulan, itu yang tulis supaya senang kita nak amal, nak pegang. Ya, yajuzu an yadfa'u ila kulli minhuma ma tazulu bihi hajatahu aw kifayatahu min adatin ya'mal biha in kana fihi quwwah aw bid'ah yatajir fiha. Baik, dia kata di sini dalam pandangan Syafi'i dan Hanabilah harus diberi atau dibayar kepada setiap daripada keduanya, iaitu fakir dan miskin. Tajuknya fakir dan miskin, nak beri kepada orang yang berhak zakat. Tajuk khusus dibincang kat sini apa dia? Harus diberikan kepada setiap fakir dan miskin itu ma tazulu bihi hajatahu atau hajatuhu, perkara yang boleh menghilangkan hajat dia. Faham tak ni bahasa kita Arab ni, kita terjemah jadi bahasa pondok. Perkara yang boleh menghilangkan hajat dia, maknanya perkara yang boleh menyampaikan hajat dia. Banyak mana nak bagi? Kalaulah ketika itu dia tengah perlukan RM300, barangkali kita ada RM300, barangkali kita boleh bagi kat dia. Kadang-kadang itu keadaan hajat yang semasa dia yang perlu. Dia tak cakap contoh apa benda apa, cuma dia nampak kalau kita bagi tu sampai boleh hilang selesai apa dia punya hajat dia. Baik. Au kifayatu, ataupun keperluan dia, min adati ya'mal biha, daripada alat yang dia boleh beramal dengan dia. Sama ada kita nak bagi dalam bentuk cash ataupun kita nak bagi dalam bentuk alat yang boleh bantu dia. Kalau seandainya ketika itu dia terperlukan alat, kan, maka kita bantulah dengan alat. Baik. In kana fihi quwwah, kalau dia tu ada kekuatan lagi untuk cari makan bekerja. Faham tak? Maknanya sekarang ni kita bagi alat, kadang-kadang kita pergi tengok tu dia orang selimut kaki, orang selimut badan, ayam pun diminum untuk tiup, kan. Nah, ambil lah mesin, angkat sekejap lah baju, ambil upah je, boleh kan bagi itu. Tak sesuai dalam keadaan macam itu. Kita nak bagi kepada orang yang maknanya sekarang ni hak nak bagi itu kena cerdik. Apa keperluan kepada orang tengah orang macam tu, kan? Sebab tu dia sebut di sini in kana fihi quwwah, jika padanya ada kekuatan. Dia ada kekuatan bekerja. Contohlah kalau kita minta maaf kepada siapa senang negara si lemak, kan, contohlah. Jadi kalau kata mesin lemak, kalau mesin tak? Mesin nyok. Mesin nyok. Kadang-kadang tak ada nak pergi beli setan, kan. Mesin nyok boleh buat di rumah. Kalau mesin nyok tu kos dia lebih murah daripada beli setan. Sebab lagi ceritanya ubah proses yang mahal. Sebagai contohnya, kalau kata kita pergi bagi kereta, benda tu kecil lah, nak pasang enjin. Upah buka enjin tu mahal pada benda yang kita beli tu, kan? Tu cerita dia. Kalau berlaku di Jepun, dia punya apa? Chopstick. Chopstick tu kadang-kadang hak peniaga ni, kadang-kadang tak ambil basuh pun dah, chopstick ni lempak buang, beli baru lebih untung daripada bayar gaji orang basuh. Tu nak cerita orang kata lah ni prosesnya. Macam ni lah, lagi senang nampak lah, kan? Contoh banyak sangat dia sedikit. Ada
Contoh ni, kita berikan sekop apa dia asal tentang tu kilo dia kadang-kadang sekilo 15 kan. Tapi kalau kita pergi habaq tak susah nak tinggal rasa satu juga sekap apa dia 20, 25, 30 pun boleh pergi. Pasal apa? Dia pergi upah cross pasal tu nak habaq bagi tu. Okey, baik, tak apalah. Au bida'atun fiha yatajiru fiha, ataupun barang-barang yang dia boleh perniagakan dengan dia. Kalau kata dia ni orang berniaga, kadang-kadang orang berniaga ni kita nampak macam banyak duit sekali pandang. Dia ada barang, dia ada alat semua kan. Tapi bila kata contoh pula, kalau kata model putui dia nak rolling tak boleh. Maknanya dia nak cari makan tak boleh. Barangkali dalam keadaan macam tu dia juga orang yang miskin yang berhak terima zakat walaupun harta untuk buat perniagaan tu ada, cuma cash tak ada kan. Kalau ikutlah ni orang yang kita berniaga ramai, tapi bila masalah hutang, satu masalah dia hutang dengan bank. Kalau dia hutang dengan bank atau hutang alung hak yang abang paling baik kali tu kan. Tak jom lah. Okey. Satu hal dah. Bermakna bulanan tetap kena bayar. Lagi besar hutang dan lagi besar lah bayarannya. Okey, tapi bisnes tidak menjanjikan keuntungan yang besar. Hak dia tiap bulan wajib bayar. Kita kena faham itu. Lepas tu pula, selepas tu dia berurusan dengan orang biasa pula, pelanggan dia. Pelanggan kita tak apa lah ni, yang ni tulis dalam buku lah. Okey, tak apalah. Kalau tak 100 pelanggan pun, kalau 30% pelanggan tulis dalam buku, hak ambil tu banyak-banyak. Buku ada pun. Nak awak bagi orang macam ni kan, dia berada dalam keadaan kesempitan yang kita tak nampak sebenarnya. Tetapi kalau kita berkawan dengan dia sembang kan, kadang-kadang orang misalnya kita kesian. Pasal apa? Yang paling orang kata paling banyak berkorban si isteri lah. Ni hak Mami Jarum ni. Kadang-kadang hak ni yang jadi cagaran dah. Bukan jantangan saya lah. Yang tu jadi cagaran. Pasal apa? Nak cuba cari satu modal tambahan untuk boleh terus hidup kan. Pasal apa? Kalau tak buat macam tu, dia tak akan boleh. Orang kata survival untuk ikhtiar hidup tu akan terputui. Maka di situlah orang macam ni kita tengok dia, walaupun dari zahirnya kereta dia ada, kedai dia ada, tapi kadang-kadang aset tu semua, aset tu boleh tentu boleh menjadi satu keuntungan bagi dia kan. Dia boleh tak boleh, sebab bila dia jadi aset bangunan harta semua tu, benda tu duduk dalam benda, bukan dalam cash. Takkan dia nak jual kedai, nak jual barang kan. Takkan nak jual mesin, nak beli barang. Kalau dia jual mesin, dia beli barang, dia ada proses apa. Tu nak abang bagi tu. Baik. Hatta wala yahtaja ila malin kathir lil bida'ah allati taslahu lahu. Sehingga kalaulah dia berhajat kepada harta yang banyak, lil bida'ah, bagi barang tersebut, allati taslahu lahu, yang sesuai untuk dia guna bagi dia. Jadi ceritanya kadang-kadang orang yang bisnes ni dia tak minta zakat kat kita, orang peribadi persoalan. Bila kita ada zakat, dia orang minta kan. Kadang-kadang kita yang ada terbuka hati nak bagi. Kadang congok pada kita ni, dia senang dah berniaga, dah senang pada aku lagi. Kita tak bagi dah. Tapi besok orang macam dia akan mengharapkan bantuan Baitul Mal. Kalau Baitul Mal biasanya akan bagi satu jumlah yang munasabah untuk dia mulakan perniagaan atau menghidupkan perniagaan dia balik Tapi yang ni saya nak bagi contoh, orang kata susah sikit, tapi apa yang berlakunya kepada, tapi ni bukan Baitul Mal, nanti cerita ni. Ceritanya satu kes, satu nelayan yang bila dia nak pergi ke laut, bot ada, tapi main dengan bot kecil, muatan banyak, bot selalu tenggelam sebab kena pukul ombak kan. Bila kena pukul ombak, terbalik dengan injil-injil tu nak cari penyala susah. Tapi itu kelebihan orang laut. Apa kelebihan dia? Jatuh tengah laut tu dia macam boleh tanda baca, dia boleh cari jumpa balik. Yang tu hebat lah, saya tak tahu macam mana kan, naik pergi proses balik. Tapi nak cerita balik, kalau kerak jatuh sekali overhaul, mahal. Enjin kalau overhaul masuk ayak, siapa kata tergelar ayak Kuala Lumpur lah. Yang dia mengurah tu, kebanyakan kata tergelar ayak tu. Tapi sungguh, kebanyakannya orang tak tahu, dia buat bagi cantik balik, kereta cantik dah tergelar ayak, bukan nak jajah, tak jajah kan. Cuma dah lah enjin tu nasib kita lah. Dan diskon memang banyak pun. Insurans tak cover dah kadang-kadang. Sebab dia bencana alam.
Okey, baik. Wa yuhsinu tijaratu fiha, dan dengan sebab kita bagi dia punya apa? Kita bagi dia punya bekalan tadi ni, modal tadi, dia boleh memperelokkan perniagaannya. Baik. Lianna Allah athbata as-sadaqat li haula'i al-asnaf daf'an li hajatihim tahsilan li maslahatihim. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan as-sadaqat. Sadaqat ni kata-kata pemberian lah, pemberian zakat no. So, as-sadaqat lil fuqara semua. Saya boleh baca dengan as-sadaqat. Lihat oleh asnaf, kepada asnaf tadi, dafa'an, sebagai memenuhi hajat mereka dan menghasilkan kemaslahatan yang mereka perlu. Baik. Dia punya isi penting dia apa sini? Fal maqsud. Maka maksudnya dia kata minaz zakat, dan zakat itu saddul, saya nak baca apa? Khillah ke khullah? Okey, kalau saya tak usah lagi tulis juga. Khillah ni maknanya kecacatan, kekurangan, kalimullah. Tujuan zakat, maksud dari zakat adalah untuk menutup kekurangan yang ada pada manusia. Hak yang muslim ni, itu dia punya maksud zakat yang hakikat disyariatkan zakat. Wadaf'ul hajah, dan untuk disempurnakan hajat atau untuk dipenuhi hajat, itu tujuan zakat. Fa yu'til faqir wal miskin ma yuhaqqiqu hajatah. Maka diberikan kepada fakir dan miskin itu apa yang boleh memastikan hajatnya tercapai untuk kehidupan dia. Wa huwa kifayatu sunnah, iaitu kifayah ni untuk mencukupkan apa? Perjalanan hidup dia tu. Baik, walau macam mana pun hukumnya kita bincang tadi, harus bagi lebih daripada kadar. Contoh, kalau kita bagi hak satu gantang, satu kepala, nah dah ambil RM7. Dan yang pernah kita bincang, ambil dah RM7 untuk kita zakat fitrah kita dah bagi kerang kita pun anak 5 aja. Bagilah. Okey, rumah ni saya RM7, rumah ni RM7, rumah ni RM7. Okey, dari segi bagi tu sah. Dari segi bagi tu sah. Dari satu sudut. Tetapi tidak mencukupkan hajat dia sebenarnya. Tetapi kalau pakat-pakat nak bagi tu, terpulanglah. Okey, baik. Jadi itu di antara orang kata benda yang kita boleh bincang di sini dari sudut pandangan Syafi'iyah dan juga pandangan Hanabilah. Maka pandangan ulama yang lain, kata Abu Hanifah pula. Tengok, berbeza ulama, berbeza pandangan. Wa karaha Abu Hanifah i'ta'u insan nisab az-zakat wa huwa qadru 100 dirham. Dia kata, dan makruh atau Imam Hanifah membenci pemberian manusia itu nisab zakat, wa huwa qadru 100 dirham, iaitu qadar apa? 100 ni 100 dirham. 100 dirham. Dirham ni apa? Dinar wang mah. Dirham wang perak. Kalau 100 keping wang perak, agak-agak berapa duit? Saya pun tak tahu agak perak lah ni. Kalau 100 perak sama tak dengan nisab kita lah ni? 100 dirham. Mungkin sama, sebab tu dia sebut ni nisab kat sini. Wa yujzu i'ta'u an qadarin. Dia kata dan diberi balasan pemberian apa-apa kadar pun kepada manusia. Cuma kalau bagi sampai ke tahap nisab tu banyak sangat. Ini pandangan daripada Abu Hanifah. Ya, baik. Dia cerita bab hukum ni beratnya. Saya baru lepas pergi pejabat agama hari Selasa kemarin. Pejabat agama. Mereka hantar surat suruh pergi bayar zakat. Tentang apa biasa tak pejabat agama tak surat suruh pergi bayar zakat? Biasa kan? Dia kata memandangkan waktu yang adalah ni, zakat tuan dah cukup pada haulnya. Bila cukup pada haul tu, sampai tu sebulan Ramadan ke dalam Ramadan, tak ingat lah. Jadi bila sampai tu tengok tak apalah. Tapi seingat saya segala zakat-zakat dari segi anggaran simpanan saya semuanya telah tertunai, sebab saya bentuk kat tempat yang duit tu tempat yang buat zakat siap. Faham kan? Jadi betul. Jadi sebenarnya dalam koperasi tu ada sikit, tanggung ada sikit, tani ada sikit.
taklah puluh-puluh ribu dalam 1000 buah lah. Kan orang tak jenis kita tekat-tekat tu ya. Jadi bila teringat poin, aku ni nak kena bagi lebih sikit. Atas dasar apa? Atas dasar beringat takut-takut ada benda yang aku tak pulang lagi. Hak duk kat depa tak apa lah, hak depa pula. Ni hak duk kat akaun lain. Akaun lain yang kita rasa sebenarnya bila cukup haul, kena kira semua akaun. Faham tak? Bukan satu akaun saja. Kalau kira satu akaun dia tak betul sebab jumlah kita semua tu hak kita. Jumlah semua tak apalah, tu bagi lebih sikit lah. Bila bagi lebih sikit, pejabat agama bagi tengok tulis kat nisab zakat simpanan. Zakat simpanan tu dia tulis 11,800 tak berapa tak ingat. Tak, saya tak ambil gambar lah, tak tepat kira tak tepat 11,000 lebih lah. Dengan kata ni kalau 11,800 tu 12,000 lah senang. 12,000. Saya tanya dia berapa semua. Dia kira adalah lebih sikit lah. 1,025 kan? 10,250. Okey, kalau tambah lagi 2,050 ringgit, jadinya 300. Maka saya berfikir saya punya duit kat level pun tak banyak sangat, cuma saya bagi sama dengan kadar nisab. Faham tak? Bagi sama kadar nisab. Okey, saya pun bagi dengan lafaz pun habis. Tu cerita senang sikit pada aku dah nak fikir lah. Pasalnya bila bagi kat tempat yang dah bayar zakat tak apa dah. Ni hak yang keliling ni. Sebagai peringat padahal tak sampai banyak tu pun nak keliling tu. Cumanya sebagai dasar peringat. Tak apa lah. Cumanya yang dibincang hak isu duit raya tu. Kalau bagi sebelum raya lebih baik daripada bagi lepas raya. Okey, tak apalah. Okey, itu ceritanya tentang qadar banyak mana nak keluarkan zakat. Satu lagi yang Allah SWT dibincang juga kat sini. Tak itu golongan yang kita bincang, golongan yang berhak menerima zakat 8 asnaf tu kan. Bila 8 asnaf sekarang tolak satu tinggal berapa? 7 yang tak ada pada golongan hamba. Maka dalam golongan yang ke-8, golongan ke-8 ni apa dia? Wasinfus tsami. Okey. Golongan ke-8. Tak kisah nak masuk golongan ke-7 dengan golongan ke-4 nak patah balik, takut tak tahan. Cerita dulu yang mana tahan. Bila ni golongan ke-8 ni dia panggil Ibnu Sabil. Tuan-tuan faham macam mana kalimah Ibnu Sabil ni? Ibnu Sabil ni apa? Ibnu tu anak, Sabil tu jalan. Awak anak pungut tepi jalan kah? Tak, bukan anak pungut tepi jalan. Ibnu Sabil tu bermaksud orang yang musafir. Pandai. Orang yang sedang musafir atau orang yang baru nak mulakan musafir. Yang kebanyakan orang faham, orang yang dalam perjalanan kan ambil apa semua. Kan orang kata ada berlaku, kata keperluan yang amat sangat, tiba-tiba emergency. Orang faham gitu. Rupanya bila baca kitab ni dia kata apa? Wasinfus tsamin, dan golongan asnaf yang ke-8 Ibnu Sabil wal musafir. Hak jawab tadi betul tak? Iaitu orang musafir. Baik. Au man yuridus safar, ataupun mereka yang hendak melakukan musafir fi ta'atin ghair maksiyah, pada jalan ketaatan yang bukan maksiat. Okey. Fa yu'jizu an bulughi maqsadihi illa bima'unah. Maka lemah daripada dia sampai kepada tempat tujuannya tu melainkan dengan bantuan dan pertolongan. Maknanya ayat di sini sebut umum. Rupanya kalau ada saudara mara kita nak musafir ke mana-mana, kita orang kata sini dia berhak golongan orang yang menerima zakat yang boleh membantu keperluan dia ketika musafir. Kadang-kadang orang musafir jadi macam saya dulu-dulu lah ni kurang siap. Dulu-dulu pergi mana-mana bawa dia cukup-cukup kan. Memang kita tak ada duit pun kan. Sebagai contoh kan. Bila masa belajar dulu, masa sebelum Mesir tu, 2 minggu lagi nak terbang pergi Madinah, tak ada dalam camp. Itu dia. Pejabat agama telefon nak pergi ke tak? Tak nak pergi. Tiket terbang dah tak? Tapi nak buat bekas tu dia tak ada.
Sebab masa tu orang kata saya menggantikan tempat ayah lepas ayah kena stroke. Mak meninggal tahun 90, bulan 9, ayah stroke bulan 11. Masa tu saya anak paling besar di rumah, kena cari makan untuk adik-adik tak ada kongsi pengalaman sikit. Bila macam tu nak pergi Mesir, bila nak pergi Mesir pula tengok ayah hang tak sabar bila ni siapa nak cari makan di rumah. Allahu Akbar, ya Rabbi, jenuh lah kita kiam. Tak apalah tentu. Tapi nak hamba bagi, ada satu hamba Allah, dia pergi jumpa saya, katanya jalan macam nak jadi Mesir, InsyaAllah kata. Lepas tu macam mana belanja setakat ni tak ada. Memang tak ada sungguh kan? Sebab kita ada sekolah lagi kan, bekerja pun cuma banyak kata saya buat direct selling tu, masuk ke kampung-kampung, bawa sagu, bawa apa macam-macam lah. Orang kata buat lembek tu, pergi rumah-rumah. Dapatlah, orang kata dapat duit tu balik, beli beras apa kat adik-adik semua, esok pergi berniaga lagi. Hari-hari kata kita pergi petang kan. Tak apalah. Jadi nak abang baginya, bila sampai ke tahap tu, ada satu Allah yang sangat orang kata berhati. Dia tahu ayah saya dah suruh lumpuh, saya ada sekolah tapi nak pergi juga. Dia kata macam ni, dia kata, lah ni pergi supermarket, pergi tengok barang apa yang nak pakai, nak bawa, mai abang banyak mana. Nama dirahsiakan lah, tak apa, untuk kebaikan. Subhanallah. Saya kan, bila dah macam tu, saya pergi taping, 17 Maghrim pergi taping, teruk RM3 lah. RM3 nak hambak bagi. Boleh tamam baik, boleh tamam balik, pergi balik, RM1 tu tak apa untuk bidayang. Dekat tu lah, tak lebih dekat tu. Ya Allah, pasal duit tak ada orang, pergi juga. Dia pun tak bagi duit tambah, saya tak minta malu. Okay? Bila pergi tu, saya naik supermarket, pergi tengok, okay, baju sejuk macam ni, bag macam ni, keluar track macam ni. Mereka pesan dah kalau nak pergi bawa benda-benda ni kan. Anggarannya di antara 200 hingga 300 lah. Lebih kurang macam tu lah. Balik-balik saya tunjuk harga ni semua, tunjuk ke dia. Dia tak cakap banyak. Dia pula 300 nak ambil. Allahu Akbar. Lepas tu pula pejabat agama bagi tiket terbang kat saya. Lepas tu SK Perak bagi pinjaman. Bagi pinjaman pula dekat tapi tu baru dia bagi. Tu pun tak ada tengok duit. Pasal apa? Dia bagi cek tak berani keluar pada bank. Kalau aku 5,000, kalau keluar pada bank masa tu, main bank ibu, keluar pada bank masa tu 5,000, nak bawa dalam poket 5,000 seorang-seorang kata tak bawa. Cuma abang dah transfer dalam bandar. Lepas tu tak apa, nanti saya buat pergi kalau saya pulang kat sana. Tak apa buat gitu. Dek pun tak ada tengok, takut nak bawa. Nak serta bagi. Tapi nak serta bagi, orang yang nak musafir macam ni layak terima zakat. Lagi apa lagi contohnya? Waqta'ah dan juga ketaatan. Yang kita tadi cerita musafir. Waqta'ah ni dia kata, dan dalam bentuk ketaatan mislu al-hajj. Orang nak pergi haji, boleh kita bagi duit zakat berdasarkan pandangan ni sebab dia juga nak musafir. Kadang-kadang kita semangat lagi. Pasal apa? Kita minta dia tolong doa untuk kita. Sebab kalau ikut banyak lagi tempat mustajab doa daripada di sini kan. Di sini waktu mustajabnya terhad. Tapi minta tetap kena minta. Di sana tu banyak tempat dan waktu yang mustajab doa. Dan kita nak ambil keberkatan ibadat tu. Okey, baik. Lagi wal jihad, orang nak pergi berjihad. Wa ziyaratu mandubah, dan ziarah yang sunat. Ziarah sunat, bukan pergi sunat. Ziarah sunat. Ziarah sunat boleh bila kita nak bagi. Ni hati cerita nak kita ni supaya apa? Kita berasa kita lebih sedikit berlaku perkembangan ilmu. Kan? Macam tu. Jadi dia kata diberikan kepada Ibn Sabil itu apa yang boleh menyampaikan kepada maksudnya, tujuannya. Idza kana muhtajan fi safarihi, apabila dia berhajat kepada safirnya. Contohlah kan, kebanyakan orang pergi umrah ni orang banyak duit, orang tak ada duit. Biasanya orang banyak duit. Bila orang banyak duit, disebut di sini lah, in kana muhtajan fi safarihi, jika dia berhajat kepada nak guna duit tu dalam safir dia kan. Kalau dia tak berhajat maka tak apalah, tetapi maknanya harus bagi. Itu poin dia pun abang bagi. Dan kalau kita orang kata pergi kan, dah abang sekali lagi, tapi kalau kita nak bagi semangat,
ni hadiah saya untuk buat bekal di sana, kan? Kita jarang lah kita guna duit ni elok, memang nak pergi buat kerja elok pun. Tak payah pesan lah guna duit ni elok, jangan beli rokok, jangan beli benda lain. Kita tak kata gitu, kita faham tak? Dia kata apa? Engkana muhtajan fi safarihi walau kana ghaniyan fi watanihi. Sekalipun dia kaya di tanah air dia. Kalau orang bekerja haji kan, bila saya tengok saya pergi ziarah rumah-rumah ada satu hamba Allah yang tahun lepas dia dapat pergi haji dengan anak dia, kemudian tiba-tiba mak dia meninggal. Mak meninggal tanah suci. Bila dia meninggal tanah suci tu, pergi ziarah rumah dia, tabung haji bawa saya pergi, tolong baca tahlil, tolong baca doa, lepas tu tabung haji menyampaikan sahabat haji mungkin takaful kepada keluarga tu. Subhanallah, saya tengok rumah dia sedih sangat. Tapi saya tabik tu, dia usaha ikut duit pergi haji tu sampai hajat dia mati di sana. Tua dah tak boleh pergi, kan? Tengok ya Allah, orang sebelah rumah dia. Macam tu. Jadi sekarang ni kalau dengar kata siapa nak pergi haji ke umrah, tak apalah nak nyumbang. Kalau kata dia tu lebih dari haji lah, hak wajib tu. Hak wajib tu kalau kita nak nyumbang, sumbanglah ya apa yang kita nak sumbang untuk dia. Tapi jangan nak pesan pula ni. Sat lagi hak ni sudah boleh hadiah kat saya nah. Minta maaf sebutlah saja pula buat jauh sampai siapa. Kadang-kadang kita punya cara kita tu nak ambil berkat tanah suci. Pegang tasbih made in China, pegang lepas made in Thailand. Kan? Contoh begitu kan? Minyak wangi made in Pakistan. Jadi nak abang pergi ke bila kita tu, okey, kita bagi lillahi ta'ala, tak sah harap apa-apa dah. Kan? Jangan bagi orang yang terima tu jadi suhati pula. Kau ni nak hak ni, kau ni nak hak ni, jenuh itu ni. Itu yang kita kalau boleh kita tak mau jadikan budaya macam tu. Bagi kat dia, okey, terpulanglah dia nak guna untuk kebaikan dalam bentuk macam mana pun. Yang penting kita bagi kat dia untuk melepaskan hajat dia pergi musafir. Baik. Itu di antara anak. Dan satu lagi, kes orang yang berhutang. Orang yang berhutang ni keutamaannya pada apa? Hutang pada makanan, hutang pada tempat tinggal, dan hutang kepada pakaian. Kalau cerita hutang tempat tinggal, jenuh lah rumah kita berhutang ribu. Kan? Kadang-kadang kita tengok kan, kadang-kadang tengok seorang tu rumah sewa, kadang-kadang bila terputih sebuah pendapatan, rumah sewa tak boleh bayar. Kan? Bila rumah sewa tak boleh bayar, orang yang berhutang ini layak untuk menerima zakat. Ya, itu kalau kira orang hutang. Itu satu kategori lagi. Contohnya kalaulah kata dia tu berhutang dengan sebab judi. Allahu Akbar, dengar suara Allah. Boleh tak bagi? Suka dengar marah tu payuh. Dengar judi marah tu boleh. Baik. Orang yang berjudi ni, kalau contohlah ni, dia tak habaq dia kata judi gambar, dia kata salah satu yang dia beri kat sini mana kalau pada minggu. Orang yang berjudi ni, kita boleh bantu dia bayar hutang dia, okey, dengan syarat setelah dia bertaubat nasuha dan tengok perubahan perangai dia. Itu nak abang bagi. Dia sebut dalam kitab ni, saya pun pada awal baca-baca saya tak setuju langsung. Macam mana orang yang kaki menjudi ni, kalau hutang banyak, boleh tak berhak dapat zakat untuk tolong? Rupanya baca-baca ke bawah dia bersyarat. Apa syarat dia? Syaratnya jika dia telah bertaubat, taubat nasuha, tak mau dah ubah perangai, dia taat pada Allah Ta'ala balik, tak ulang dah perangai tu, kita nak bagi pun kena bijak timbang tengok. Kalau nampak dia berubah banyak, ada nampak fi'il lama tu tak patah balik dah, maka tidak ada masalah. Sebabnya apa? Kalau dia punya hutang judi itu tidak ditolong, tidak dilupuskan, barangkali dia akan buat dosa lain pula. Pandai. Barangkali saya sebut barangkali, saya tak semestinya. Maknanya barangkali dia akan mencuri untuk apa? Untuk lupuskan hutang dan buat dosa lain. Sebab tu kan Tangkati.
hutang jadi sama. Ya, sebab tu kan orang hutang alung ni, tu saya kata tadi, orang hutang alung ni kan orang bisnes yang tak ada asli gaji, tak ada apa memang. Ada orang yang contohlah kan, ada 1-2 kawan saya, dia nak beli rumah hutang, tapi bila tengok dalam akaun dia ada 200,000 bank bagi. Faham tak? Okey, bermakna kalau jadi apa-apa cagaran untuk bayar rumah kalau tak lewat setiap bulan dah ada. 2 orang kawan saya jumpa macam ni. Baik, seorang lagi kawan, akaun duit banyak juga, nak beli kereta, mana ada asli gaji? Tak ada. Dia ngajak majlis-majlis surau-surau ni. Bila tak ada asli gaji, nak beli kereta, apa jaminan untuk hutang? Tunjuk akaun bank, ni akaun bank 1, ni akaun bank 2. Tengok cantum, okey, lepas harga kereta untuk cash. Lepas cuma dia nak bayar asuran setiap bulan. Dia beli kereta cash habislah akaun dah. Kan? Nak buat bagi. Orang macam tu jalan. Tapi yang paling kesian ni dia dah menego sedang-sedang kecil-kecil ni. Hak besar tu cerita lain. Yang menego sedang kecil-kecil ni yang terpaksa buat pinjaman ceti atau alung atau siapa-siapa. Yang hak tu yang kita kenal, kita kenal. Dia ni orang bagus, mayamnya okey, menego bagus kepada anak-anak didik dan anak cantik. Memang tak ada masalah. Cuma masalah antara rezeki perniagaan dia tak makmur macam orang lain. Kan? Yang tu kadang-kadang kita kena rajin perhati tengok. Dia sebenarnya bila kita sembang dengan siapa-siapa berniaga, bertanya habang tu sangat-sangat digalakkan. Pertama tanya habang sihat, lagi macam mana. Lepas tu masuk pula habang anak-anak. Lepas tu masuk pula tajuk apa habang berniaga lah ni. Setahu saya lah, kebanyakan zaman lepas GST ni kebanyakan berniaga mengeluh. Kan? Tu satu GST. Lepas terima gaji awal dengan bonus raya awal lagi kena. Berapa hari? 56 hari pula nak jumpa gaji pula. Tak apalah sebenarnya kita punya pergerakan sosial ekonomi masyarakat kita bergantung kepada pendapatan sektor awam. Itu yang kita nampak pergerakan ekonomi. Dia bagi orang tu bergerak, bagi tu kena bergerak. Bulan biasa jalan macam biasa. Sebab masing-masing tahu rezeki dia banyak mana, kemudian dia banyak mana lah. Raya tak jadi hal sangat, tapi yang teruknya masa nak buka sekolah. Yang tu paling teruk. Jadi nak cerita bagi pusingnya modal. Sebab tu saya kata, apabila berlakunya orang kata tidak mampu buat pusingan perniagaan yang menyebabkan dia terpaksa berhutang. Orang berhutang nak minta susah, nak pergi kan, alung macam kita je, mudah lah. Kita nak minta ke orang, kita nak abang dia, apa tu hang tolong bayar boleh tak ujung bulan ni? Jarang orang minta begitu, kan? Kalau ada pun, kalau jenis manusia ni, kalau jenis ketegak, bayar tegak juga. Sungguh ada macam tu, ada yang jenis dapat gaji, hutang dulu dia bayar. Ada macam tu, tak apalah. Kita nak bincang cumanya panggil manusia. Dan bagaimana keadilan zakat ni, bila ulama bincang-bincang, orang yang ada bisnes pun boleh menerima zakat untuk dia punya selamatkan bisnes dan cari makan dia. Tu nak abang bagi. Jadi tajuk tadinya, orang yang berhutang, kalau ada berhutang tu contohlah, kalau ada berhutang dengan sebab minta dia judi dan ada tawapan, okey, maka itu boleh. Tapi kalau saya cerita tergantung, ada satu hamba Allah dengar video ni, masuk dalam YouTube, lepas tu dia potong kat Ustaz Jalal kata dalam kitab Paksi, orang berhutang walaupun berhutang main judi layak terima zakat. Seronok orang main judi. Kitab mana kata, kitab Dr. Wahab Zuhalib tu dia. Hang dengar lah, kau habis elok jangan buat pasal. Macam lagu kat YouTube lah ni lah, macam-macam cerita ada. Suara dia tak ngaku dia, suara dia macam ni kan, tak payah abang lah tu. Baik. Jadi nak abang bagi, zaman fitnah lah ni jaga ingat. Okey, satu je pesanan saya. Pesanan saya apa? Kalau boleh, belanja dia ikut kemampuan kita. Jangan ikut letak orang. Itu je nak abang bagi. Satu. Yang keduanya, bila kita nak belanja pendapatan yang mari kita tu kan, yang ada depan saya ni kira orang kata veteran-veteran lah ni, yang kata yang lebih sikit umur pada saya, kurang umur pada saya, tak apalah, cumanya pengajaran ya. Dia satu ketika kan kita perlu melambakkan kita punya harta perbelanjaan kita jumlah besar. Okey, bagi contoh lah kan, pendapatan kita biasa-biasa aja, tapi kita kena tarik juga sikit untuk hak yang belanja besar. Hak berhujung. Contoh buka sekolah, kalau kata anak pakai S5, pakai setahun naik S6, kasut tak dia apa, kita koyok bersih elok lagi pandai jaga kasut.
Tiba-tiba kita abang dia, Halo, pakailah kasut lama nah. Boleh dia kata, tapi kena potong depan lah. Dah kaki panjang. Macam tu. Jadi nak bagi perjalanan ni, ya. Saya sebenarnya kalau dari sudut orang kata hak dewasa ni, saya tak rasa bimbang sangat lah. Sebab tu pada saya lah, rumah kita kalau dari segi keadaan budaya kita, kalau tak patut ada esro, tak payah ada lah. Kalau tak patut perlu ada, faham tak kan? Tapi kalau boleh bayar, jalan. Yang paling tak patut beli mercun raya. Yang tak patut beli. Dah, okey, baik. Ada pun hak lain, okey, kita dalam je. Saya sebenarnya bila orang kata kita seorang yang sebagai ketua rumah, maka saya kena buat satu jadual untuk kita kongsi dengan keluarga, adik-adik kita macam mana. Sebab di keliling saya ada 3 keluarga yang besar. Okey, satu keluarga belah isteri saya, dua keluarga belah saya. Okey, jalan, tak apa. Yang ni memang saya reserve. Apa-apa jadi, hampa telefon je kita akan sampai. Tetapi yang tu bukan duit saya. Saya buat macam mana? Saya meniaga, untung saat tak sebelah, dapat banyak mana sah. Ada rezeki kat saya tak banyak lah. Tapi saya buat macam ni. Adik-adik saya pun faham. Minta, okey, saya pun tanya, bila nak bayar? Kata, bila senang ada duit bayar. Dia buat gitu. Kalau kita nak pakai cash yang gaji kita, dia akan menyebabkan kita punya bulanan tu kita jadi sepit, terganggu. Saya tak mahu macam tu. Walaupun saya dapat sikit, tolak. Dapat sikit, tolak sikit. Okey, ni untuk kebajikan pun adik-beradik dan juga beberapa orang yang baru perlu dibantu. Sebab itu. Kalau kata sebab kita pun tak usah mana dengan kita punya tangan pun ramai, kan? Bila buat macam tu, alhamdulillah, nampak saya steady sikit. Orang kata nak kaya tak kaya, tapi lapang. Tu je. Ya? Itu di antara perkara zakat yang kita boleh bincang di sini. Baik, seterusnya kita masuk pula kepada buku kita. Tu dia panjangnya. Sumpah bawa sejam dah. Okey, muka surat apa kita? Puasa kan? Tak apalah puasa Ramadan habis dah puasa, nak puasa juga. Tapi dia cerita sini puasa Ramadan kita boleh ambil sikit lah. Okey, kalau ruminya 86. Okey, tiap-tiap orang Islam wajib berpuasa menurut apa ni? Islam berarti mencegah nafsu lahir dan batin. Dan kata lahir ke zahir? Istilah, kalau ada cikgu bahasa Melayu, istilah yang paling tepat lahir ke zahir? Saya nampak zahir. Tapi bila lahir bukan jadi zahir. Kalau tak lahir tak jadi zahir. Kan? Baik. Okey. Berpuasa menurut Islam berarti mencegah nafsu lahir dan batin atau zahir dan batin. Tapi kita tu ada panggil zahir. Amalan zahir, amalan batin. Dari segala yang dilarang serta mengawasi gerak-geri badan dari melakukan sesuatu yang ditegah oleh hukum syarak. Maknanya sekarang ni siapa yang puasa bukan Islam dak takat puasa tahan lapang dan dahaga saja. Malah segala apa yang dilarang yang haram tetap haram. Jadi sebenarnya lah, saya tak tahu lah tuan-tuan apa merasa tak. Saya kalau bila sampai puasa, dia ada sikit malu. Sikit je malu. Bukan banyak, sikit malu. Rasa segan nak tengok benda-benda tak elok. Ada sikit je, bukan banyak, sikit je abang. Tak tahu bila puasa jadi begitu. Kemudian yang keduanya, bila puasa ada sikit kuat. Sikit kuat macam mana? Terasa saya tidak banyak diganggu. Tak apa, apa-apa lah ganggu apanya. Okey, baik. Lagi, dia orang kata bila puasa, ada lagi. Kawan-kawan saya pelik. Ustaz jangan kata daripada kereta ni, isteri dia bawa pergi sekolah kereta. Bawa. Dalam Ramadan, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rahmat. Pergi sekolah buat kereta diri. Tu.
Saya tak, ya Allah takut berasa macam kata macam kuat. Jadi macam tu punya keadaan, itulah kata rahmat di sebalik puasa. Dan saya cukup suka puasa. Contohlah, ada sekali saya duduk dalam bilik sukan, kami buat program hari tu, kami buat program camp usrah untuk budak-budak bangkit saya boleh lepas lah. Jadi saya tak tidur dengan mereka, saya balik. Subuh tu saya pergi pula. Panggil saya, lepas subuh saya tukar senaman. Cerita habis kawan-kawan pelik tengok saya senaman. Saya gerak badan sikit belahak. Saya pusing badan sikit belahak. Dia kata, ustaz banyak jengin. Kata dia macam mana, bukan boleh korek gerak. Bila saya buat gitu, saya rasa ada sikit, orang kata selera lah, atau kesihatan dia sikit, tak apa. Lepas tu, cikgu yang sama jumpa saya dalam Ramadan, saya kelak senyum, relax, ceria. Ustaz, tak dengarnya belahak pun. Itulah nak kata, saya tak tahu macam mana Allah Ta'ala bagi. Kalau Nabi sebut, sumu tasrihu, puasa kerana saya kamu sehat, alhamdulillah saya rasa. Orang lain saya tak nak abang. Baik. Seterusnya, puasa wajiblah ditunaikan menurut ketentuan syariat. Allah menetapkan syariat puasa dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah rugi tak baca Quran dengan suara yang sedap elok. Dapat kita ulang balik tak rugi tak? Tak tahu lah, tak tahu kira nak lagu apa lah. Yang betulnya lagu saya. Harakat satu, harakat dua tuan saya juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wih, pandai apanya. Hak ikut tu pandai, bukan macam dia pandai. Ayyaman ma'dudat. Ingat, angin hamas tu jangan keluar banyak sangat. Tambah lagi kita cerita sikit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Abiha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Sadaqallahul azim. Cukup. Baik. Bila mic orang kata kat sekolah tu, bila kena masuk, orang kata kena ngajak empat taranum tu. Nak budak-budak masuk kelas nak. Waktu main apa yang dapat dia lari ni. Baik, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa, iaitu beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah ia berpuasa beberapa hari atau ketinggalan itu di hari-hari yang lain. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ditujukan ayat ini kepada orang beriman. Minta kata diwajibkan berpuasa. Dulu-dulu pun ada kata wajib puasa. Tapi sejarah puasa saya tak cerita kat sini. Dia tak cerita ada pasal lain kali akan datang. Buat cerita puasa bagaimana Nabi Adam AS berpuasa. Tu dia hebatnya. Baik.
Jadi yang pertamanya hukum puasa, yang keduanya siapa yang tak boleh puasa ataupun dalam musafir, maka wajib diganti pada hari-hari yang lain. Tak apalah, orang lelaki jarang tak habis puasa kecuali saja-saja ataupun sakit, kan? Orang perempuan tak payah dah kecuali yang tak selamat lah. Tak apalah abang gitu. Biar orang cerdik orang cerdik cepat faham pencen dah tu. Tapi yang kata manusia ni pencen lagi mahal.